salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Elis Susan Selipin Anak Edin dan saya merupakan pelajar tingkatan 1A di SMK Keti Pasong. Jadi, dalam video kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai sebuah buku yang telah saya baca. Novel ini berjudul The 100-Year-Old Man Who Climbed the Window and Disappeared. Buku ini ditulis oleh Jonas Jonasson. Beliau merupakan bekas jurnalis yang menetap di negara Sweden. Buku ini berketebalan sebanyak 463 muka surat. Agak tebal, bukan? Novel ini asalnya diterbitkan dalam bahasa Sweden yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Rod Bradbury untuk memudahkan pembaca di seluruh dunia memahami dan menikmati jalan ceritanya. Novel ini diterbitkan oleh syarikat Hyperion New York. Untuk pengetahuan semua, novel ini telah terjual sebanyak 4 juta naskah di seluruh dunia. Kenapa saya terdorong nak baca buku ini? Ceritanya bermula apabila cikgu saya menceritakan pengalamannya membaca buku ini dan beliau ada menunjukkan sedikit video klip mengenai cerita ini yang telah difilmkan di YouTube. Kebetulan pada satu hujung minggu tu, kami sekeluarga ada mengunjungi sebuah kedai buku dan ternampaklah novel yang telah dimaksudkan oleh cikgu saya. Pada masa itu, kedai buku ini ada menawarkan promosi yang hebat dengan pembelian 2 buah buku anda layak untuk menikmati rebate sebanyak 70%. Maka, tercapailah hasrat saya untuk memiliki buku ini. Dan menariknya, saya berpeluang memiliki buku ini dengan harga RM14. Berbaloi, bukan? Novel ini mengisahkan seorang lelaki tua berbangsa Sweden yang bernama Alan. Alan telah mengharungi pelbagai pengalaman yang menakjubkan sepanjang hidupnya. Kini, Alan terpaksa tinggal di rumah orang-orang tua atau nursing home atas faktor usia dan tiada ahli keluarga yang menjaganya. Pada waktu ini, umur Alan telah mencecah 99 tahun. Pada suatu hari, umur Alan telah genap menjadi 100 tahun. Pihak rumah kebajikan orang tua bercadang untuk mengadakan sambutan hari jadi khas untuk Alan. Oleh itu, pihak rumah kebajikan telah menghantar banyak jemputan termasuklah pihak surat khabar tempatan, pegawai polis, pegawai-pegawai daerah Malkoping dan orang-orang tua. Keadaan ini sudah tentu meresahkan Alan kerana beliau tidak suka publicity. Tambahan, beliau masih merasai dirinya masih sihat dan kuat. Alan juga berpendapat bahawa hari jadinya patut diraihkan sekurang-kurangnya dengan sebotol minuman keras seperti vodka. Namun, perkara tersebut tidak akan berlaku di rumah kebajikan orang tua. Akhirnya, beliau mengambil keputusan untuk melarikan diri. Bayangkan seorang tua yang dalam lingkungan umur 100 tahun masih berfikiran nakal dan degil. Peristiwa ini sungguh menjuit hati saya sebagai pembaca. Alan memanjat tingkap biliknya dengan penuh kudrat dan hanya mengenakan sepasang selipar rumah dengan berbekalkan beberapa keping duit shilling untuk menempuhi perjalanan yang beliau sendiri tidak tahu ke mana arah tujunya. Beliau mengharungi satu perjalanan yang melucukan dan mendebarkan apabila tanpa disangka-sangka, Alan secara tidak sengaja terlibat dengan kes rompakan kumpulan gangster yang melibatkan duit berjuta-juta dolar. Dalam pengembaraan Alan ini, beliau telah bertemu dengan beberapa teman sejati yang terdiri daripada seorang penjual hodok yang sangat ramah, operator stesen kereta api dan seorang wanita bersama seekor gajah. Konflik cerita ini bermula apabila Alan secara tidak sengaja berjumpa dengan seorang gangster muda di sebuah stesen bas. Lelaki muda tersebut dengan kasar meminta Alan menjaga suitcase, sementara dia pergi membuang air kecil. Semasa lelaki muda tersebut sedang membuang air kecil, bas yang ditunggu oleh Alan pun tiba. Secara tak sengaja, Alan telah membawa beg suitcase milik lelaki muda tersebut. Akhirnya, seluruh geng di pekan Malkoping dikerah untuk memburu Alan. Alan singgah di sebuah stesen kereta api yang dijaga oleh seorang tua bernama Julius. Mereka kemudiannya berborak dan akhirnya Julius menawarkan segelas vodka sebagai meraihkan hari jadi Alan yang ke-100 tahun. Setelah puas berborak dan merasa pening akibat minuman beralkohol, Alan dan Julius pun bercadang untuk membuka suitcase yang diheret oleh Alan dari pekan Malkoping. Alangkah terkejutnya apabila mereka berdua menemui beg tersebut berisi wang tunai bernilai jutaan. Kegembiraan mereka itu terhenti seketika kerana mereka diserang oleh lelaki muda pemilik asal suitcase tersebut. Pergelutan hebat berlaku. Akhirnya, Julius berjaya mengetuk kepala lelaki tersebut sehingga menyebabkan lelaki muda tersebut pingsan.
Lelaki muda tersebut diletakkan ke dalam peti ais besar bagi tujuan mengurung lelaki muda tersebut. Disebabkan terlalu gembira, Ellen dan Julius terlupa bahawa mereka telah mengurung si lelaki muda itu tadi semalaman di dalam peti ais besar. Akhirnya si lelaki muda tersebut mati kesejukan. Mereka berdua pun mulai panik dan memikirkan cara bagaimana hendak menghapuskan bukti. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membawa mayat lelaki tersebut menaiki troli di laluan kereta api sehingga ke pelabuhan kapal. Mayat si lelaki muda itu tadi disimpan di dalam sebuah kontena yang kebetulan akan berlabuh ke Guyana, Afrika. Setakat ini perbuatan mereka tidak terangkat. Ellen kelihatan tenang menguruskan hal-hal jenayah ini kerana sepanjang hidupnya, beliau kerap kali terlibat secara tidak sengaja dalam kes-kes besar yang melibatkan nama-nama besar. Beliau memiliki pengalaman yang mungkin tiada seorang di dalam dunia ini pernah lalui pada kurun ke-20. Ellen menghabiskan masa menjelajahi dunia sebagai pakar bom dan beliau amat terkenal pada eranya. Disebabkan popularitinya, beliau pernah ada hubungan dengan Joseph Stalin, Presiden Rusia, Churchill, Perdana Menteri Great Britain, Harry Truman, Presiden Amerika Serikat, Mao Zedong, pemimpin Republik China, Franco, General negara Spanyol, dan banyak lagi. Terlalu banyak yang nak saya ceritakan di sini. Oleh itu, saya sarankan anda membaca buku The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared. Akhir kata, membaca jabatan ilmu. Ilmu seluas lautan dan tidak akan habis diterokai. Jadilah bangsa yang rajin membaca. Peribahasa juga ada menyebut kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga laut yang dalam. Oleh itu, mulalah membaca. Jadikanlah buku sebagai teman rapat kita. Saya Elisa Seliping dari SMK Tibas, melabuhkan tirai. Sekian, terima kasih.